Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bulan Ramadan akan datang kira-kira sebulan lagi dan mereka yang masih belum ganti puasa dan atau membayar fidyah sedang rancak melakukannya sekarang. Dalam video ini saya ingin berbicara tentang hukum orang yang tidak mampu membayar fidyah. Saya hanya fokus kepada orang yang tidak mampu kerana tentang fidyah itu sendiri, saya yakin ramai yang maklum tentangnya. Ringkasnya, ada dua pendapat tentang membayar fidyah. Pertama ialah pendapat yang masyhur di Malaysia yang sebagaimana kita sudah maklum. Kedua ialah pendapat yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah saya jelaskan dalam video berasingan, di mana pendapat ini membezakan antara puasa dan fidyah. Sama ada seseorang itu qada puasa atau bayar fidyah. Ia bukan dua-dua sekali. Dipersilakan rujuk ke sana untuk makluman lanjut. Jangan terkejut ya jika pendapat kedua ini sangat jauh berbeza dengan pendapat pertama. Baik, bagi yang ingin membayar fidyah namun tidak berkemampuan, pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah dia tetap perlu membayarnya, baik oleh tuan punya badan atau oleh warisnya atau sesiapa lain. Apabila tidak mampu membayarnya, ada satu solusi yang diberikan oleh segelintir, iaitu melalui amalan tolak dan tarik beras. Ini sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ayuh sama-sama kita membacanya. Kemudian saya berikan sedikit ulasan. Link bagi tangkap layar ini dalam kotak description ya. Maka dijelaskan bahawa kaedah tolak beras ini disebut dalam sekian-sekian kitab yang terjemahannya, jikalau si mati tidak tinggalkan harta duit untuk belanja beli beras, bayar fidyah puasa yang dia tinggalkan semasa hidup, nescaya waris si mati mintalah hutang umpama setengah gantang. Lalu si waris tolakkan setengah gantang itu kepada si fakir miskin. Kemudian si fakir miskin itu tolak pula beras itu kepada si waris. Kemudian begitulah seterusnya hinggalah ia sempurna. Kemudian ada gambar, disertai dengan gambar. Dan jika kita zoom in, gambar tersebut nampak ya sudah ada landasan atau railing bagi memudahkan amalan tolak dan tarik tersebut. Baik, faham ke apa yang saya baca dari tangkap layar itu tadi? Tak mengapa, saya berikan satu permisalan. Katakanlah ayah saya meninggal dunia dan beliau perlu membayar fidyah yang setelah dikira jumlahnya 50 pek beras. Ayah saya tidak bayar kerana tidak mampu, sementara saya juga sebagai waris tidak mampu membayarnya. Maka saya pinjam daripada Jamal 5 pek beras. Jamal memang ada 5 pek beras, bahkan mungkin lebih lagi kerana Jamal menyediakan khidmat tolak beras. Kemudian saya pakat dengan Ahmad yang merupakan seorang fakir miskin bahawa saya akan tolak 5 pek beras itu kepada beliau. Setelah menerima 5 pek beras itu, Ahmad akan menolaknya kembali kepada saya. Ahmad adalah seorang fakir miskin yang merupakan kenalan Jamal yang menyediakan khidmat tolak beras tadi ya. Jadi ingat ya, ada 3 orang. Jamal yang menyediakan khidmat tolak beras. Saya sebagai ahli waris yang hendak membayar fidyah namun tidak mampu. Ahmad pula ialah seorang fakir miskin, kenalan Jamal yang telah ada pakat lah secara ada pakat untuk terima dan tolak beras itu. Maka saya pinjam daripada Jamal 5 pek beras, saya tolak kepada Ahmad yang merupakan fakir miskin dan Ahmad tolak balik kepada saya dan ini akan berulang-ulang. Apabila saya tolak beras itu kepada Ahmad, itu atas niat membayar fidyah. Apabila Ahmad tolak balik beras itu kepada saya, itu atas niat sedekah atau hadiah. Setelah genap 10 kali tolak tarik,
menjadilah ia 50 pack beras kan. 5 pack, ulang-alik 10 kali, jadilah 50 pack beras. Maka selesailah hutang fidyah ayah saya. Okey, memandangkan tolakan pertama ialah daripada saya kepada Ahmad, maka tolakan terakhir ialah daripada Ahmad kepada saya. Akhirnya 5 pack beras itu menjadi milik saya semula. Pun begitu, memandangkan 5 pack beras itu saya hutang daripada Jamal, maka saya mengembalikannya kepada Jamal. Dengan itu, saya akhirnya menjadi bebas hutang. Jadi saya hutang sekejap dari Jamal, tolak 10 kali, lepas tu bagi balik. Jadi saya tak adalah hutang apa-apa akhirnya. Okey, setelah berakhir semua proses ini, saya bagilah sikit wang sagu hati kepada Jamal atas jasa baiknya menyediakan khidmat tolak beras. Dan beras tu pun Jamal simpan. Nanti ada customer lain pula mari yang ada masalah sama nak bayar fidyah tapi tak mampu, dia bagilah nak 5 ke, nak 10 ke, lepas tu dia orang kira lah nak tolak-tolak tu 10 kali ke, 20 kali ke, demikianlah ya. Para penonton yang dirahmati Allah, you don't have to be smart to know that this is fraud in broad daylight. Anda tidak perlu menjadi bijak untuk mengetahui bahawa ini adalah satu penipuan. Cuma saya tak tahu orang yang melakukan sedemikian tu hendak menipu Allah atau menipu diri sendiri. Semata-mata ia ada dalam kitab, bukanlah dalil mahupun hujah dalam agama. Kita sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa mengkaji dan menganalisa apa yang ada dalam kitab. Baik, sekarang saya nak beralih kepada perbincangan kedua, iaitu apakah hukum orang yang tidak mampu membayar fidyah di sisi para ulama. Bukan yang main tolak-tolak tu ya. Okey, untuk persoalan ini saya rujuk kepada penjelasan Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah di laman web beliau sebagaimana tangkap layar di skrin anda sekarang ini. Link dalam kotak description. Baik ya, sama-sama kita baca soalan yang dikemukakan, tidak mampu membayar fidyah. Okey, jadi soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, saya nak bertanya berkenaan bayaran fidyah. Saya dah tinggal bertahun puasa, bertahun-tahun lah, dan saya nak bayar fidyah. Tapi saya tak mampu untuk langsaikan semua fidyah. Apa yang perlu saya lakukan? Jadi tangkap layar ini saya ringkaskan kepada poin-poin utama yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Zulkifli. Sila rujuk untuk penjelasan sepenuhnya ya. Baik, yang saya nak fokus ialah dua pendapat yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri sebagaimana tangkap layar ini ya. Pertama, fidyah tidak akan gugur. Pandangan pertama ya, fidyah tidak akan gugur dari tanggungannya. Maknanya kewajipan fidyah itu tidak akan gugur, tetapi tetap menjadi kewajipan yang harus dipenuhinya. Namun jika sudah mampu, maka dia wajib membayar fidyah tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Maknanya fidyah itu tetap kena bayar. Jika sekarang ini tak mampu, tak apa. Kemudian bila Allah lapangkan rezeki, bila sudah berkemampuan, tetap wajib bayar. Tak kisah kemudian tu 5 tahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun kemudian. Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullah mengatakan tidak ada perbezaan dalam kewajipan membayar fidyah antara orang kaya dan orang miskin. Oleh itu denda fidyah yang belum dibayar menjadi hutang walaupun dia tergolong dalam golongan miskin. Lihat rujukan Mughni Al-Muhtaj. Jadi tak ada beza ya, kaya dengan miskin tetap wajib bayar fidyah. Jadi ini pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Okey, sekarang pandangan kedua. Gugur fidyah. Gugur fidyah tersebut dan tidak wajib sekiranya seseorang itu tidak berkemampuan. Fidyah tidak menjadi kewajipan baginya meskipun dia menjadi orang yang mampu di kemudian hari. Sekarang ni tak mampu sebab miskin apa kan. Di kemudian hari Allah lapangkan rezekinya, bisnes meningkat ke, dapat kerja lain ke, dapat naik pangkat ke,
dah mampu dah, tetapi tetap tidak wajib. Sebab yang wajib tu ialah pada tahun dia kena bayar tu. Kalau dah tak mampulah. Okey. Baik, apa lagi? Ini adalah pandangan yang jelas dalam mazhab Hanafi dan juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Okey, jangan keliru ya. Mazhab Syafi'i, macam kita baca pendapat pertama tadi, wajib bayar. Tak kisah kamu ni kaya atau miskin. Imam An-Nawawi ialah seorang imam dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Imam An-Nawawi ni dikenali dalam beberapa masalah mengemukakan pendapat tersendiri yang berbeza daripada mazhab Syafi'i kerana dia berpandangan pendapat itu adalah lebih tepat sementara pandangan yang asal dalam mazhab Syafi'i adalah tidak tepat. Boleh sebut ke perkataan tidak tepat ni? Panas pula akhir-akhir ni. Macam dalam contoh kenajisan khinzir misalnya kan. Imam An-Nawawi menerangkan bahawa ia dibasuh dengan basuhan biasa. Basuhan yang 7 kali dengan tanah itu hanyalah untuk jilatan anjing. Okey, jadi ada beza di situ. Baik, kita ulang ya. Juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i serta pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali. Imam Ibnu Qudamah pun sama juga. Mazhab Hambali sebagaimana kita baca dalam pendapat pertama ialah wajib bayar fidyah meskipun tidak mampu. Imam Ibnu Qudamah ialah imam dalam mazhab Hambali. Tetapi dalam kes ini beliau juga mengemukakan pandangan yang berbeza daripada mazhabnya yang ini tidak wajib. Gugur kewajipan membayar fidyah jika seseorang itu tidak mampu. Okey, dan fatwa ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Baz. Ibnu Baz ini ialah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia lama dahulu, sudah pun meninggal dunia rahimahullah. Beliau juga adalah bermazhab Hambali. Tetapi dalam banyak masalah, jika pandangan dalam mazhab lain yang lebih kuat, beliau akan berfatwa dengan pandangan itu. Alright? Jadi ada dua pandangan. Poin penting ya. Poin penting, fidyah tidak menjadi kewajipan baginya meskipun dia menjadi orang yang mampu di kemudian hari. Alright? Okey, seterusnya. Pangkat layar seterusnya. Hujah bagi pendapat kedua ini ataupun dalil dan hujah bagi pendapat kedua ini sama-sama kita baca. Puasa dan memberi makan kepada fakir miskin yakni fidyah bergantung kepada kemampuan seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 16 surah At-Taghabun, surah yang ke-64, fattaqullaha mastata'tum. Yang maksudnya oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Oleh kerana itu, golongan yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu memberi makan kerana kemiskinannya, maka tidak ada kewajipan ke atasnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 286 surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dr. Zulkifli menulis lagi, gugurnya kewajipan ke atas seseorang untuk membayar fidyah kerana dia sendiri telah dikategorikan sebagai orang susah. Sedangkan fidyah juga syaratnya perlu diberikan kepada golongan fakir juga ataupun orang susah kan. Imam An-Nawawi menyatakan fidyah itu gugur dalam kurungan bagi orang mu'sir. Mu'sir ni orang yang susah. Dan tidak wajib juga membayarnya apabila sudah senang. Sama seperti hukum membayar zakat fitrah kerana dia tidak berkemampuan semasa taklif, semasa tahun dikenakan kewajipan tersebut. Yang ini tidak mampu ketika diberi tanggungjawab. Sedangkan dia juga tidak dikenakan apa-apa balasan kerana sesuatu perbuatan jenayah atau seumpamanya. Jadi poin penting di sini, apabila tahun yang perlu qada puasa tak dapat qada puasa, kena bayar fidyah, tak mampu bayar fidyah, tak mengapa, dimaafkan. Katakanlah 5 tahun, 10 tahun kemudian Allah melapangkan rezeki lalu dapat ataupun mampu nak bayar fidyah, tidak lagi diwajibkan sebab tahun yang diwajibkan tu ialah tahun itu je. Dia tidaklah pergi ke seterus-terusnya, bahkan tidaklah pula diganda-ganda-gandakan sebagaimana pandangan di Malaysia. Okey. Jadi alright, kita sudah pun membaca ya.
Satu poin penting juga di sini ialah bila tak amal, maaf ya, fidyah ini kita bagi kepada orang fakir miskin. Tapi bila yang nak bagi fidyah tu sendiri orang fakir miskin, maknanya dia miskin, tak mampu bayar fidyah, sudah tentulah dia pun tak perlu nak bagi bayar fidyah kan? Kalau kita fikir tentangnya lah. Jadi akhir sekali kesimpulannya, kami berpandangan tidak harus dilaksanakan membayar fidyah bagi golongan yang tidak berkemampuan. Membayar fidyah boleh dilakukan ketika seseorang itu mampu untuk melaksanakannya. Dan sekiranya tidak mampu, maka diperbolehkan untuk qada puasa yang telah ditinggalkan bagi yang mampu qada lah. Namun jika mempunyai kemampuan untuk membayarnya, maka wajiblah baginya untuk membayar fidyah tersebut. Jadi perkara ini untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Jangan tak mampu tapi dalam poket iPhone 15. Tak mampu tapi duk fikir-fikir nak beli phone yang baru keluar sekarang apa? Samsung S24 ke? Tapi bayar fidyah tak mampu. Yang tu bukanlah. Ini yang benar-benar tidak mampu. Be honest macam saya kata tadi kan. Jangan nak menipu diri sendiri. Jangan nak menipu Allah. Allah tahu kamu mampu tak mampu, dan jangan kamu menipu diri sendiri yang tak mampu tapi benda lain macam mampu je. Jadi daripada apa yang kita baca, dapat kita fahami ada dua pendapat ya sebagai ulangan. Pendapat pertama, dan ini juga merupakan pendapat mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah tetap membayar fidyah meskipun tidak mampu. Jika tidak mampu, hendaklah minta orang lain tolong bayarkan atau berhutang untuk membayarnya. Pendapat kedua ialah tidak wajib bayar fidyah jika benar-benar tidak mampu. Dia tidak perlu meminta orang lain bayarkan dan tidak perlu berhutang untuk membayarnya. Ini kerana jika dia tidak mampu, maka dia sendiri berada dalam kategori orang fakir miskin. Bagaimana mungkin orang fakir miskin membayar fidyah kepada fakir miskin yang lain sementara dirinya sendiri adalah fakir miskin? Oleh itu, sebagai kesimpulan dalam perbincangan kita ini, pertama, asalkan ada dalam kitab bukanlah dalil atau hujah, hendaklah kita tetap menganalisa dan mengkajinya. Kedua, amalan tolak dan tarik belas ataupun tolak-tolak, meskipun ada dalam kitab, hendaklah ditinggalkan. Ketiga, jika seseorang itu benar-benar tidak mampu membayar fidyah, maka dia boleh beralih ke mazhab lain di mana dia dimaafkan dan tidak perlu membayar fidyah. Keempat, jika seseorang itu benar-benar tidak mampu qada puasa dan benar-benar tidak mampu bayar fidyah, maka kedua-duanya dimaafkan baginya. Islam adalah agama rahmat dan bukannya agama zalim. Contohnya, ada orang tua yang tidak mampu puasa kerana sakit tuanya. Pada waktu yang sama, dia orang miskin yang tidak mampu membayar fidyah. Maka dimaafkan kedua-duanya. Yang ini tak perlu qada puasa dan tak perlu bayar fidyah. Contoh kedua ialah ibu yang hamil lalu tidak dapat berpuasa. Selepas melahirkan, dia pula menyusukan bayinya dan tidak dapat qada puasa yang ditinggalnya itu ketika hamil. Ini kerana apabila berpuasa, susu badan akan berkurang atau tiada langsung. Dia dan suaminya pula adalah orang miskin yang tidak mampu membayar fidyah. Duit yang ada cukup-cukup untuk keperluan mereka dan juga bayi tersebut. Kita sama-sama maklum, having a baby is costly nowadays. Kemudian dia hamil lagi dan semua yang berlaku bagi anak pertama berulang bagi anak kedua, ketiga dan seterusnya. Baginya disebabkan dia tidak mampu mengqada puasa kerana hamil menyusu dan tidak mampu membayar fidyah, maka dimaafkan meskipun dia mampu di kemudian hari. Islam bukanlah agama zalim yang mengatakan fidyah ini menjadi berganda-ganda selari dengan bilangan tahun dia tidak membayarnya. Pun begitu, jika ibu atau suaminya tu ingin membayar fidyah tersebut 10 atau 20 tahun kemudian, katakanlah sekarang ni bila hamil menyusu tidak mampu, tak dapat nak qada, tak dapat nak bayar fidyah, maka dimaafkan. Tapi katakanlah later 10-20 tahun kemudian anak-anak pun dah besar, rezeki perniagaan pun dah bertambah, lalu
ada kelapangan, ada kemudahan, ada kelebihan untuk membayar fidyah. Ingat ya, kewajipan dah tak ada sebab ikut pandangan yang kedua, tapi kalau nak bayar, dibolehkan ya, mereka boleh membayarnya mengikut jumlah hari yang ditinggalkan tanpa sebarang gandaan. Tak perlu buka kalkulator kira ya. Kalau tinggal 30 hari tu, bayar fidyah 30 hari itu sahaja. Setiap satu hari orang jumlah orang miskin makan sehari itu. Sekali makan untuk sehari itu tak perlu diganda-gandakan. Gandaan ini adalah satu kezaliman ke atas orang yang tidak dapat untuk membayar fidyah. Kena pula orang miskin. Dahlah dia miskin, dia tak dapat nak bayar fidyah, digandakan lagi. Subhanallah. Dan kemudian Islam adalah agama rahmat. Mana perginya rahmat dalam hal ini kan? Okey. Kelima, jika ada orang yang berkemampuan, baik waris atau sesiapa lain yang sudi, volunteer, menolong dengan membayarkan fidyah bagi orang yang tidak mampu bayar fidyah, maka ia dibolehkan. Ini menjadi satu amal soleh bagi dirinya. Keenam, penting untuk kita belajar fiqh selain mazhab Asy-Syafi'i supaya andai ada kemudahan di sana, kita boleh mengamalkannya. Ini lebih baik daripada cuba menipu diri sendiri dengan tolak tarik atas alasan kami bermazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i kaya ke miskin kena bayar kan? Macam mana? Okey, kita buat cara ni dah, tolak tarik. Aduh, baik. Demikianlah ulasan saya tentang orang yang miskin, hukum membayar fidyah padahal dia miskin atau tidak mampu, dan juga tentang amalan tolak-tolak. Nak sebut tolak-tolak ke tolak tarik ke ya. Jadi sekarang ni lebih kurang sebulan sebelum masuknya Ramadan, jika di kalangan para penonton ada yang dah sign untuk package atau khidmat tolak-tolak beras ni, atau kenal kawan-kawan, sebab kadang-kadang benda ni masih berlaku di kampung ke apa ke kan. Okey, nasihatkan supaya tidak perlu melakukannya, boleh saja beralih ke mazhab lain. Bahkan Imam Nawawi tu masih mazhab Syafi'i juga ya. Boleh saja beralih ke pendapat lain yang berkata gugur kewajipan membayar fidyah itu kerana tidak miskin, kerana tidak mampu. Sebabnya kalau sendiri dah miskin, macam mana nak bagi fidyah kepada orang miskin? Padahal sendiri miskin kan? Okey, baik. Demikianlah saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.